Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, so untuk video kali ini kita akan membincangkan bab 4 penyata keuangan perniagaan. So cikgu rasa kebanyakan daripada murid tingkatan 5 tahun ini mungkin baru saja masuk bab 4 ataupun belum masuk lagi, kita dah cuti dan sebagainya. So mungkin video ni boleh jadi rujukan untuk you all belajar lebih awal ataupun sebagai ulang kaji mengikut kesesuaian anda semua. Okey, jom kita mula. Okey, pertama sekali dalam bab 4 ni kita perlu tahu apakah definisi penyata keuangan. Okey, so penyata keuangan ini adalah rekod keuangan yang terdiri daripada 3 dokumen penting. Okey, apakah 3 dokumen tersebut? Okey, yang pertama adalah penyata pendapatan, yang kedua kunci kira-kira dan yang ketiga penyata aliran tunai. Okey, so kita akan tengok satu persatu dokumen ini sekejap lagi ya. Okey, so penyata pendapatan ni juga dikenali sebagai akaun untung rugi. Jadi nanti bila dalam exam, kalau dah biasa belajar penyata pendapatan, tiba-tiba dalam exam dia keluar akaun untung rugi. So awak janganlah panik sebab dia adalah benda yang sama, cuma nama sahaja yang berbeza. Okey, so dalam penyata pendapatan ni dilaporkan pendapatan, belanja dan untung bagi sesuatu tempoh perakaunan untuk sesebuah organisasi itulah. Okey, yang kedua adalah kunci kira-kira. So kunci kira-kira ni merujuk kepada penyata kedudukan keuangan yang mengandungi butiran-butiran seperti aset, liability dan juga equity pemilik perniagaan. Dan dokumen yang ketiga iaitu penyata aliran tunai yang melaporkan sumber perolehan tunai bagi suatu tempoh tertentu. Sama ada tahunan ataupun suku tahunan, terpulanglah kepada organisasi. Okey, baik, kita teruskan. Okey, kalau you all nak kenal macam mana rupa penyata pendapatan ni sebenarnya, okey, tengoklah di sebelah kiri ini. So di sebelah kiri ini adalah penyata pendapatan. Kalau awak tengok dalam kurungan ni akaun perdagangan dan untung rugi. So apa yang ada? Awak macam mana awak nak kenal satu dokumen tu penyata pendapatan ke, kunci kira-kira ke, aliran tunai ke? Awak tengok kepada butiran-butiran yang ada dalam dokumen tersebut. So dalam penyata pendapatan ada tujuh butiran yang penting yang anda perlu tahu dan anda perlu kenal supaya anda tahu itu adalah penyata pendapatan. Okey, yang pertama adalah jualan bersih. Okey, so jualan bersih ni adalah jumlah jualan barangan dan perkhidmatan yang ditolak dengan pulangan jualan. So rumusnya adalah jualan tolak pulangan jualan. Dapatlah jualan bersih. Kalau tengok dalam penyata pendapatan ni, okey, jualan dia adalah 210,000, pulangan jualan dia 8,000. Jadi bila ditolakkan dapat 202,000. So ini adalah jualan bersih. Okey, butiran seterusnya yang anda perlu alert adalah kos jualan. So kos jualan ni adalah kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Contohnya macam inventory, belian, pulangan belian dan angkutan masuk. Awak kena tahulah kos jualan ni apa benda kan, item-item dia dalam tu. Okey, so rumusnya adalah inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. So dapatlah kos jualan. Okey, seterusnya belian bersih. Okey, belian bersih merupakan jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan pulangan belian. Okey, rumusnya belian tolak pulangan belian. Okey, kos belian pula merupakan jumlah kos barang yang dibeli setelah ditolak dengan pulangan belian dan ditambahkan dengan belanja atas belian. Okey, so rumus dia belian tolak pulangan belian tambah belanja atas belian. Okey,
Butiran seterusnya adalah belanja. Belanja ni termasuklah sewa, termasuklah insurans, gaji. Okay, so belanja ni tak ada rumus lah. Tambah je apa saja item yang ada dalam perbelanjaan tu sendiri. Okay, seterusnya untung kasar. Okay, untung kasar ni adalah jumlah untung yang dikira selepas mengambil kira belanja dan hasil yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Okay. So, untung kasar ni rumus dia jualan bersih tolak kos jualan. Okey. Dan yang terakhir adalah untung bersih. Untung bersih ni untung kasar tambah hasil tolak dengan belian. So, dia adalah jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan atau kos dalam sesuatu tempoh perakaunan. Okey, so nampak macam pening kan? Tak adalah, tak pening sangat. Sebab kalau soalan dia dalam exam, dia taklah complicated sangat pun kan. Kadang-kadang soalan dia keluar, dia bagi penyata ni, okay, dekat jualan bersih ni dia tulis X, dekat kos belian ni dia tulis Y, dekat untung kasar ni dia tulis Z. Lepas tu namakan X, Y dan Z. Contoh macam tu lah. Ataupun dia bagi nilai bagi butiran tertentu, dia suruh kira. Macam tu pun boleh juga. Okey, so seterusnya adalah kunci kira-kira. So kunci kira-kira ada, kalau cikgu ingat dia sebagai layer. Layer, L-E-A, layer, ada liability, ada equity dan ada asset. Okay, so asset terbahagi kepada dua, iaitu asset bukan semasa dan juga asset semasa. So asset bukan semasa ni yang asset perniagaan yang tempoh hayatnya melebihi daripada setahun keuangan dan tahap kecairan dia rendah. Macam yang cikgu explain sebelum ni, kecairan rendah dengan kecairan tinggi ni maksudnya kalau yang rendah tu aset tersebut sukar untuk kita tukar dia menjadi wang tunai. Itu maksudnya kecairan rendah. Contohnya macam kenderaan kan, kalau awak nak jual dia, adakah bila awak jual tu awak letak je dalam mudah contohnya, terus je ada orang beli? Tak. Kadang-kadang makan bulan, kadang-kadang makan tahun, kadang-kadang tak laku-laku langsung kan. Okey, itu kecairan rendah lah. Kalau kecairan tinggi ni contoh macam stok yang ada dekat kita kan, apa barang yang kita jual, so kita boleh jual cepat jual. Selalunya stok kita tu tak mahal lah kan. Kalau kita jual baju ke, stok kita baju, so boleh jual kan. Ataupun macam emas ke, betul tak? So emas, pergi je kat pajak kedai, terus dapat, tak sampai 30 minit dah dapat dah wang tunai. So itu adalah kecairan yang tinggi. So yang kecairan tinggi ni untuk aset semasa. Okey, seterusnya adalah equity pemilik. Equity pemilik ni macam loan yang mula-mula kita buat masa kita nak berniaga. Kan? Contohnya macam kita nak buka kedai burger, kita pinjam duit daripada bank sebanyak RM10,000 untuk mulakan. So RM10,000 tu itu kita panggil sebagai equity pemilik. Okey, liability semasa. So liability semasa ni adalah hutang jangka pendek. Contohnya macam overdraft kan. Macam overdraft kan, kita kena selesaikan dalam masa 3 bulan. Kalau kita buat overdraft dengan bank kan. Sebab dia punya charge pun everyday. Okey. Ataupun akaun belum bayar. Maksudnya hutang kita lah, hutang yang kita belum bayar lagi. So itu adalah liability semasa. Okey, liability bukan semasa pula adalah hutang jangka panjang. Contohnya macam pinjaman bank kan, pinjaman kerajaan dan sebagainya lah yang melebihi 1 tahun keuangan untuk kita settlekan. Alright. Dan yang terakhir dalam kunci kira-kira yang penting adalah ambilan. Okey, ambilan ni maksudnya macam owner untuk bisnes tu dia ambil aset perniagaan, aset bisnes tu untuk kegunaan peribadi. Untuk kegunaan peribadi. So itu kita panggil sebagai ambilan. Alright, so inilah kunci kira-kira. Okey, kita tengok yang dokumen seterusnya pula, iaitu penyata aliran tunai. Okey, so penyata aliran tunai ni ada 5 butiran yang penting, iaitu baki BB, penerimaan, pembayaran, lebihan atau kurangan dan juga baki HB. Right, so apa baki BB dengan baki HB ni? Okey, contohnya baki HB ni adalah baki terakhir dalam bulan tersebut. Okey, contohnya hari ni 31 Mei. So pada 31 Mei, duit dalam bank, contohnya lah kan,
duit yang ada dalam syarikat tu adalah 86,480. Okey. So, bila kita nak buat penyata aliran tunai bagi bulan depan iaitu bulan Jun, okey, baki HB ni dia akan jadi baki BB. Maksudnya baki permulaan bagi bulan Jun. Baki akhir bagi Mei adalah baki bermulanya bulan baru. Macam itulah. Okey. So dia mesti samalah kalau awak tengok di bawah ni kan. Yang akhir yang ni 86,480. Yang awal yang ni pun sama. Lepas tu yang bawah ni 93,980. Yang awal dia yang bulan seterusnya pun sama. Jadi kalau cikgu tanya dekat sini yang 100,000 ni maksudnya dia adalah baki HB untuk bulan sebelumnya lah 100,000 macam tu. Okey. So penerimaan ni adalah pendapatan atau sumber wang yang diterima dalam bulan tersebut. Contohnya kita buat jualan kan. Kita pinjaman pun kira duit yang masuk juga kan. Dan penerimaan daripada penghutang. Orang bayar hutang kita lah. Alright. Pembayaran ni vice versa lah. Kalau tadi duit yang kita dapat. So pembayaran ni duit yang keluar ataupun duit yang kita gunakan untuk membayar sesuatu. Contohnya macam kos jualan kita, gaji, nak bayar sewa. Ya? Okey, lebihan ni kalau duit yang terima tu lebih daripada duit yang kita bayar. Kalau kurang pula duit yang bayar tu melebihi duit yang kita terima. Okey, so semua ni tak ada formula. Cuma anda perlu tahulah butiran-butiran untuk setiap item ni. Alright?